Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera kelas. Kita akan bincang sedikit tentang prinsip asas pembentangan untuk minggu ini. Jadi untuk tujuan ni saya akan share dengan kamu tentang konsep Casper lah, iaitu contrast, alignment, simplicity, proximity, emphasis dan juga repetition. Jadi keseluruhannya ada 6 konsep yang boleh kita jadikan sebagai tips ataupun panduan lah untuk kamu menghasilkan slide yang bagus, because I'm quite sure that many of you have been presenting your presentation kan. So masa kamu menghasilkan PowerPoint tu, kamu boleh tengok balik setelah belajar tentang Casper ni, adakah saya telah menggunakan konsep Casper ni dengan bagus masa kita ataupun semasa saya menghasilkan slide-slide sebelum ini. Alright. So kita masuk kepada konsep utama kelas, itu berkaitan dengan kontras. Kontras maknanya ada sesuatu yang boleh membezakan lah elemen itu secara contrasting ya. Dan kita boleh lihat kontras tu sama ada dari segi size font dia, ataupun jenis font yang kita gunakan, ataupun elemen garisan, warna serta ruang. Okay, contohnya kalau kita perhatikan kat sini tulisan putih dan hitam ni adalah sesuatu yang kontras, dan kita juga boleh menggunakan unsur-unsur color lah yang kontras antara satu sama lain. Dan contoh yang seterusnya, kalau kamu perhatikan hitam dan putih adalah sangat, orang kata, gabungan yang sangat contrasting to each other as compared to this one kan. Warna kelabu dan hitam ni tak nampak berapa jelas lah. Jadi salah satu juga cara macam mana kita nak membuat pemilihan warna yang sesuai, yang contrast to each other, ialah sebenarnya untuk kamu rujuk kepada color calculator, ataupun kita panggil juga sebagai wheel of colors ataupun color wheels. So kamu boleh google saja, dan macam mana kita nak baca ni ialah kita melihat dengan color yang contrast to each other, yang bersetentang antara satu sama lain. Itu sebenarnya adalah cadangan gabungan warna yang bagus untuk kita gunakan. Contohnya yellow dengan violet, orange yellow dengan blue violet, and so on so forth. So kita pilih dari sudut kata warna dan juga jenis font yang kita gunakan lah. Okay, elemen yang kedua ialah alignment. Alignment maksudnya macam mana kita menyusun, kita menjajarkan penyusunan elemen yang ada di dalam slide kita itu. So ada dua jenis keseimbangan kat sini kelas. Kita ada symmetrical dan kita ada asymmetrical. Right? So macam mana contoh bagi kedua-dua ni? Okay, kalau kamu perhatikan kat sini, simetri bermaksud bila kita membahagi dua sesuatu gambar ataupun slide itu, dia akan menghasilkan pembahagian yang seimbang, yang sama, simetri kan. So this is symmetrical. Tetapi dalam masa yang sama kita ada bentuk alignment yang asymmetrical. Right? So kalau kamu perhatikan di sebelah sini, adanya unsur ataupun elemen teks, adanya grafik, adanya bentuk dan color manakala di sebelah ni dibiarkan kosong saja kerana dia nak menghasilkan kontras antara di sebelah kiri dan juga di sebelah kanan, tetapi konsep dia tidak menggunakan symmetrical tetapi lebih kepada asymmetrical. Okey, yang ketiga, simplicity, bermakna kita menggunakan pemilihan grafik ataupun animasi tu yang simple, yang tidak terlalu crowded. So jangan kamu letakkan semua elemen teks tu masuk dalam satu slide ataupun ada 5 gambar semua nak susun dalam satu slide. Kerana especially kalau kita gunakan PowerPoint kan, you don't have to pay for any additional slides that you use kan. So use it wisely, and then you can use it as many as you can. So make sure that rule of thumb bila kita menghasilkan slide ni, sebenarnya satu slide satu maklumat, satu slide satu elemen. Alright. So tengok contoh ni. Ini salah satu contoh penggunaan konsep simplicity yang menarik lah. Maksudnya ada sedikit unsur teks di situ, ada juga elemen kartun gambar grafik, dan juga ada garisan lah. Ada garisan dan juga ada timeline serta bentuk kat situ. So dia menggabungkan beberapa elemen multimedia yang mana bila kita lihat dia simple, tidak terlalu crowded, dan sebenarnya memudahkan untuk kita visualize maklumat tersebut, dan mungkin mudah untuk kita ingatkan. Contoh kalau kita tengok pada gambar ni, kita nampak ada 4 timeline kan, daripada 1971 sampai tahun 2001. Okay, itu adalah contoh simplicity. Okay, next we have proximity, iaitu kita merujuk kepada jarak ataupun ruang antara satu elemen dengan elemen yang lain. Biasanya jarak antara teks, grafik ataupun teks dengan grafik lah. Dan biasanya elemen ataupun item yang sama, biasanya jarak dia perlu lebih dekat as compared to elemen yang berbeza. Kamu boleh tengok contoh kat sini. Proximity ni dia adalah satu perkataan
Dan ini juga adalah sentences yang digroupkan together kan. Bila diletak dekat tu kita nampak sebagai satu kelompok kat sini, satu kelompok kat sini, dan juga bentuk ni pun duduk di kelompok ini dan akhirnya berada di bawah. Dan selain pada tu, proximity juga merujuk kepada ruang-ruang, jarak-jarak antara satu elemen dengan elemen yang lain. Kalau kamu perhatikan jarak daripada sini ke sini, ke sini ke sini, sini ke sini dan kiri dan kanan ni adalah lebih kurang sama. Begitu juga jarak antara perkataan proximity dengan ayat di sini, bentuk ni, shape ni dengan ni. Jadi dia maksudnya kita menjaga ruang-ruang antara sesuatu elemen itu secara konsisten. Kamu tak adalah letak yang ni dekat, yang ni jauh dan sebagainya kan. Kita gunakan pattern ataupun jarak yang sama untuk menunjukkan kepada penonton bahawa secara visualnya kita nampak dia ada kelompok-kelompok yang berbeza. Dan sebenarnya proximity juga penting. Jarak ni kerana apa? Dia membolehkan mata kita bernafas. Bukan hidung kita je nak bernafas, tapi mata juga perlu untuk kita bernafas. Okay. Cuba tengok contoh yang ni. Antara kiri dengan kanan, yang mana kamu rasa lebih lapang untuk kita lihat, lebih senang ataupun sedap mata kita memandang? Kanan ni adalah sangat crowded kan, dengan fontnya yang berbeza, size-nya yang berbeza, dengan colornya, dengan terlalu banyak elemen yang diletakkan bersekali dalam satu page. As compared to this one, dia lebih, orang kata, ada jarak, ada ruang ataupun white space di mana mata kita boleh bernafas. Penggunaan ataupun penyusunannya lebih nampak kemas, simple dan sebagainya. Okay, seterusnya emphasize ataupun emphasis, itu kita menekankan, kita membuat penegasan kepada apa sebenarnya yang kita nak highlight lah. So macam mana kita nak menghasilkan penegasan ini kelas? Dengan menggunakan size text ataupun size object yang kita nak tunjukkan tu, biasanya kita akan gunakan size yang lebih besar lah kan, right? Begitu juga dengan susunan, warna, grafik dan animasi lah. Okay, so let's look at these two examples. Bagi yang pertama, dia ada penyusunan perkataan tetapi penggunaan warna yang berbeza. Contohnya yang lain, the rest ni warna hijau, yang ni warna kuning. So maksudnya mata kita akan lebih tertumpu kepada yang berwarna kuning ni kan. So mungkin inilah yang nak cuba ditegaskan. Manakala dalam contoh ini kita melihat kepada adanya 4 bentuk bulat ni dengan warna-warna yang berbeza. So eye catchy lah bila audience kita tengok pada slide tu, terus mereka nampak kan, wah, ada food and beverage, ada interactive marketing, ada web design, so on so forth, right? So that's how we create emphasis di dalam penghasilan slide kita. Seterusnya kita merujuk kepada repetition ataupun ketekalan, or what we call as consistency. Kita konsisten dari sudut penggunaan warna latar belakang, size font, jenis font. Jadi kalau kamu punya slide tu latar belakang dia warna putih, janganlah sekejap warna biru, kemudian tukar warna hijau, kemudian warna merah kan. So be consistent. Sama juga dengan size font. Biasanya kalau untuk slide, untuk title kita akan gunakan, katalah size font kita gunakan 25, untuk body of text kita gunakan 18. So for the next slide, use the same font and the same size. Janganlah sekejap 15, sekejap 20, sekejap 21 kan. So make sure you repeat, or you make sure that everything has been, orang kata, consistently used lah di dalam setiap slide yang kamu hasilkan. So basically kelas ini saja 6 kata kunci atau perkataan yang boleh kita gunakan untuk menjadikan sebagai tips untuk kita menghasilkan slide presentation yang bagus. Remember Casper, contrast, alignment, simplicity, proximity, emphasis and repetition. Right. So cuba kamu perhatikan kat sini gambar tadi, tapi saya tak sentuh tentang awal tadi. So let's get back to this kata slide. Apa komen kamu tentang slide ni? Ada kontras tak kat situ? Ada unsur simplicity tak kat situ? Bagaimana dengan unsur proximity? Semuanya tak ada kan. Okay, jadi kamu tahu bagaimana kamu nak ubah slide ini menjadi slide yang lebih bagus. Let's say kalau kita ada di sini ada 6 bullet point kat sini, kamu boleh pecahkan kepada 6 slide yang berbeza sebenarnya. Cuma masukkan satu point dalam satu slide dan pilih satu warna, satu grafik gambar yang menerangkan maklumat yang ada di dalam penulisan ini. Begitu juga dengan yang ni. Terlalu banyak unsur kan, sebenarnya mungkin ni iklan untuk kedai kod lah.
tapi kita tak tahu nak tumpu yang mana satu, betul tak? Kita nak tengok welcome ke, nak buying a new suit ke, wow ke, and then kita nampak pula banyak kod kat sini dan ada pula benda-benda yang tak berkaitan. I don't know what the heck is this one. Ya, dan dia tak perlu pun ada kat sini. Ya, begitu juga dengan mata-mata dan sebagainya. So after the learning about Casper, I think you know how to make this kind of slide better, better dengan mengaplikasikan kemahiran kamu di dalam penggunaan elemen Casper. So overall class, bila kita menghasilkan, kenapa kita pentingnya untuk kita menghasilkan persembahan yang baik, kerana dia akan first dia akan membantu untuk memudahkan audiens kita untuk mendapat maklumat yang nak kita sampaikan, sampai kepada mereka. Yang kedua, memudahkan penyampaian maklumat, memudahkan untuk kita convey all the information that we intend to convey kepada audiens kita. And of course the last one is actually persembahan yang baik boleh membantu untuk kita mencapai objektif persembahan yang kita harapkan. Right? So basically these are examples of the tools that you can use to create presentation slides. Saya rasa PowerPoint semua orang dah tahu. Kita boleh juga guna Powtoon, kita boleh guna Prezi, kita boleh guna Google Slides. Dan as for myself, I no longer use PowerPoint dah banyak tahun, tapi saya gunakan Canva. So saya rasa itu saja untuk hari ini. So saya harap kamu dapat kata something lah untuk kamu bawa balik. Remember Casper. Itu 5 konsep yang boleh kamu gunakan untuk memastikan slide yang bagus. So till then class, okay, take care. Assalamualaikum.